Menarik sekali apa yang disebutkan oleh Dr. Sahul tadi untuk sistem beraja ini. Sebenarnya di dalam Islam ini um, sejak penciptaan manusia yang awal, iaitulah Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang khalifah fil ard. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala ingin wujudkan ataupun ingin ciptakan satu makhluk di atas muka dunia ini yang menjadi wakil bagi Allah untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Oleh kerana itulah apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, perkara yang asas yang Nabi mulakan ialah dengan pembinaan sebuah negara, maka diwujudkan perlembagaan bertulis yang pertama dalam sejarah manusia, dalam peradaban manusia berpolitik pada masa itu, iaitulah Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan penduduk Madinah dan juga bersama dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah pada ketika itu. Dan Nabi SAW menunjukkan satu sikap yang sangat terbuka pada waktu itu sehingga baginda mampu untuk menerima kewujudan orang-orang Yahudi, walaupun pada masa itu kita tahu kalau kita melihat kepada tamadun-tamadun selain daripada tamadun di luar daripada Madinah pada waktu itu, iaitu kalau kita tengok kepada Parsi dan Rom seumpamanya, di sana ada berlaku penindasan disebabkan oleh kerana perbezaan agama. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak membenarkan penindasan di atas dasar perbezaan agama ini berlaku. Bahkan Nabi SAW memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang membunuh ataupun mengapa-apakan golongan-golongan yang bukan Islam, yang duduk dalam negara Islam, yang setia kepada kerajaan Islam. Jadi sebab itu orang yang bukan Islam jangan takut duduk dalam negara Islam. Spain diperintah oleh Islam selama beratus-ratus tahun. Kita tidak mendengar lagi mana-mana orang yang dibunuh hanya semata-mata kerana perbezaan akidah ataupun perbezaan kepercayaan dia dengan pemerintah orang Islam. Jadi ini perkara yang kita kena hakikat yang kita kena sedar. Tetapi perbezaannya apabila kita bercerita tentang sistem pemerintahan di dalam Islam ini, Islam tidak memberikan kesucian kepada mana-mana manusia. Sebaliknya, kesucian ataupun orang kata sifat kedewaan itu hanyalah ada pada Allah Azza wa Jalla. Maksud bukan dewa tu maksud Allah Taala tu bersifat dengan dewa, tak. Maksudnya sifat suci, sifat ketuhanan ni hanya diserahkan kepada Allah. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun apabila dia menulis surat mengajak kerajaan-kerajaan luar untuk menerima agama dia, dia akan tulis seperti mana yang disebut tadi. Nabi SAW menulis surat kepada Heraklius, pembesar Rom. Nabi Muhammad SAW menulis min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Surat ini ditulis daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. So, hamba Allah. Nabi Muhammad kekal sebagai hamba dan tidak mengambil ciri-ciri ketuhanan. Bahkan di dalam Islam, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Nabi Muhammad SAW, sayakunu ba'di umara, akan ada selepas daripada kewafatan aku ini pemimpin-pemimpin yang mana kata Nabi SAW, faman dakhala alaihim wa saddaqahum bikadhibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu. Yang mana Nabi Muhammad SAW mengatakan akan ada pemimpin-pemimpin yang datang lepas aku ni, sesiapa yang pergi masuk berjumpa dengan pemimpin yang sebegini dan membenarkan segala pembohongan yang dilakukan oleh pemimpin ni, membantu kezaliman orang yang dilakukan oleh pemimpin ni, dia bukan daripada golongan aku, kata Nabi, dan aku pun bukan daripada dia. Jangan dianggap aku ni akan menyokong dia, dan dia tidak akan berjumpa aku di hari kiamat di telaga nanti. Dan sesiapa faman lam yadkhul alaihim, sesiapa yang tak masuk berjumpa dengan pemimpin yang suka menipu, yang zalim ni, walam yu'inhum ala kadhibihim, walam yusaddiqhum ala kadhibihim, dan dia tidak membenarkan pembohongan pemimpin ini, walam yu'inhum ala zulmihim, dan dia tidak membantu kezaliman pemimpin ini, maka dia mengatakan fahuwa minni, kata Nabi, dia daripada kalangan umat aku, wa ana minhu, dan aku daripada dia, dan dia akan bertemu dengan aku di telaga nanti, di haud, di telaga Nabi SAW nanti. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Jadi nak bagi tahu dalam Islam ni dia tidak ada konsep suci untuk manusia yang jadi pemerintah. Dia tidak ada
Yang maksum dalam agama ini cuma Nabi Muhammad SAW di kalangan manusia ni. Nabi SAW maksum, tidak melakukan kesilapan ketika menyampaikan syariat. Tetapi selain daripada Nabi, sama ada dia Abu Bakar yang rapat dengan Nabi, ataupun dia Umar, ataupun dia Uthman, ataupun dia Ali, mereka-mereka ini tidak ada sifat suci sehingga terlepas, sehingga kita perlu kata mereka ni ada ciri-ciri ketuhanan, kalau lawan mereka kena daulat. Tak ada. Seperti mana kalau kita tengok dalam satu cerita yang masyhur, seperti mana yang diceritakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat Al-Kubra, dia membawakan satu kisah, kalau tak silap saya lah, saya pun dah lupa lama cerita, tapi riwayat tu ada, yang mana pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, Umar ni dia bertemu dengan seorang badui. Badui ni kira orang yang duduk di pedalaman, orang yang tak biasa bercampur dengan orang-orang bandar pada masa tu. Jadi Arab badui ni, dia datang jumpa dengan Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku memberi pesanan kepada kamu, tolong jaga ibu-ibu dan anak-anak. Tolong jaga ibu-ibu dan anak-anak mereka. Maksudnya miskin-miskin ni tolong jaga. Tolong jaga hak mereka, tolong berikan hak mereka, tolong bantu mereka kerana kau adalah Amirul Mukminin, kau pemimpin orang Islam pada masa ni. Umar kata, kalau aku tak jaga macam mana? Kata badui ni, kalau kau tak jaga tak apa, aku akan berlalu. Aku akan pergi daripada sini. Tapi ingat, aku akan menjadi pendakwa engkau di hadapan Allah nanti. Aku akan dakwa engkau kerana kau tak laksanakan tanggungjawab. Umar menangis sehingga basah janggutnya. Walaupun Umar ni, dia rapat dengan Nabi, dia tak ada kata, aku ni pemimpin tau. Dalam senarai ahli-ahli syurga, aku nombor 2 tau. Kamu jangan nak pasal-pasal dengan aku. Umar tak buat macam tu. Kerana dalam Islam ni tidak ada satu konsep pemimpin tak boleh ditegur. Tak ada. Pemimpin perlu dikoreksi. Selagi mana dia bukan Nabi, dia bukan maksum. Walaupun dia banyak ilmu, walaupun dia hebat, walaupun dia ada macam-macam gelaran, tetapi bila mana dia menjadi pemimpin, dia mesti untuk ditegur apabila dia tersilap. Oleh kerana itulah, kita tengok dalam sejarah Islam banyak cerita-cerita dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang sahih. Chain of narrators dia sahih, bagi tahu kat kita bagaimana insafnya para pemimpin Islam dalam melaksanakan tugas, sehingga kan mereka ini menangis apabila ditegur oleh pemerintah, sehingga kan mereka ini dibantah oleh rakyat dengan bantahan yang terbuka pada masa itu. Jadi ini yang ditunjukkan dalam tamadun Islam. Sebab tu orang Islam, tamadun Islam ni dengan cepat boleh berkembang. Kenapa? Kerana ada check and balance. Bila ada check and balance, bila kita tak ada benda-benda ni, tak ada kritis, tidak ada check and balance, maka kita benarkan saja apa yang dilakukan oleh pemerintah walaupun dia zalim, maka kita akan stagnan dan mungkin kita akan pergi kepada lembah yang orang kata apa, yang merudum kerana ketidakadilan berlaku, kerana rasuah berlaku dalam yang disebutkan di dalam prinsip pemerintahan di dalam Islam. Wallahu a'lam.